Halo, nama saya Simarundik Kana David, pemegang matrik number 67720. Okey. Terlebih dulu saya nak ucapkan salam sejahtera kepada lecturer kami iaitu Sir Saiful Bahari. Okey, untuk video kali ini adalah video pembentangan untuk khusus GKR 3213 iaitu Advanced Industry Design 2, di mana projeknya adalah houseboat community. Okey, untuk pembentangan ini saya akan menggunakan poster portfolio saya. Nanti saya akan terangkan satu persatu isi kandungan yang terdapat dalam poster portfolio saya. Seperti yang terdapat pada slide di skrin adalah merupakan poster portfolio saya, di mana ianya dibuat untuk dijadikan sebagai portfolio kepada projek saya berbentuk poster. Portfolio yang berbentuk poster. Pertama sekali saya akan terangkan mengapa terciptanya houseboat ini. Okey, rumah boat ini ataupun houseboat ini direka khas bagi membantu komuniti yang di pedalaman, di mana reka bentuknya yang klasik dan moden di dalamnya, dan penggunaan bahan yang mudah didapati di persekitaran mereka. So basically houseboat ini adalah projek komuniti di mana ianya dicipta untuk menambahkan pendapatan kaum-kaum yang ataupun penduduk komuniti yang tinggal di pedalaman. Okey, ini adalah houseboat untuk komuniti. Untuk kali ini saya akan terangkan kapasiti yang terdapat dalam ataupun kapasiti rumah boat ini. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar adalah merupakan rumah boat saya, iaitu 3D rendering rumah boat saya, di mana rumah boat ini memuat sehingga 20 ke 25 orang sekali dalam satu masa. Ianya dilengkapi dengan sistem keselamatan seperti siren kecemasan dan life jacket. Ini adalah faktor wajib yang perlu ada pada sesebuah projek, di mana ianya safety mentioning adalah sangat perlu. Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar tersebut, houseboat ini mempunyai dua tingkat, di mana setiap tingkatnya adalah mempunyai fungsi ataupun fungsi tersendiri. Nanti saya akan terangkan fungsi tingkat 1 ataupun tingkat 2 pada video seterusnya. Okey, saya akan terangkan fungsi tingkat 1, tingkat 2 dalam pembentangan kali ini. Okey, tingkat 1, 2 ialah, saya akan mula dengan tingkat 2. Tingkat 2 ialah ruang untuk bersantai, menikmati pemandangan dan menikmati jamuan. Oleh kerana itu, tingkat 2 direka dengan fungsi yang open space, di mana pengunjung ataupun pelancong boleh menikmati pemandangan ataupun persekitaran yang terdapat di sekeliling. Dan pada masa yang sama, ini dapat melahirkan mood kepada pelancong untuk datang semula ke dan menggunakan servis houseboat ini berulang kali. Okey, tingkat 2 pula merupakan tingkat ruang yang lebih bersih, di mana ia tempat untuk tidur adapun bagi yang pengunjung yang ingin bermalam. Dekat tingkat 1 ini juga dilengkapi dengan karpet rumput palsu. Kenapa? Sebab ianya lebih kepada natural daripada, dan karpet ni juga dapat membantu meningkatkan lagi keselamatan pengunjung yang maybe dia nak mandi bandar. So karpet rumput ini dapat meningkatkan lagi geseran pada lantai tersebut, dan ianya sangat cepat untuk menyerap basah yang dibawa oleh pengunjung. Okey, saya akan terangkan juga dekat sini, saya akan terangkan juga interior space, di mana apa yang terdapat pada hiasan dalaman untuk houseboat ini. Okey, houseboat ini dilengkapi dengan dua set kerusi malas
dan 1 set sofa saiz king, 2 set katil. Satu katil dia mempunyai kapasiti 2 tingkat, mempunyai ruang bal di mana ianya dan bal di mana ianya menyediakan pelbagai jenis. Boleh juga dijadikan sebagai tempat memasak barang-barang basah. Mempunyai 1 set tempat memanggang. Itu semua disediakan dalam kapal ini, dalam houseboat tersebut. Okey, seterusnya saya akan terangkan ukuran bagi ataupun ukuran dan katamaran untuk houseboat ini. Panjang houseboat ini mempunyai panjang 37 kaki, lebar 12 kaki dan tinggi juga mempunyai 12 kaki. Kenapa? Ianya tinggi dan lebar ianya perlu seimbang, kerana untuk menyeimbangkan houseboat ini, ianya tidak boleh tinggi daripada lebar sesuatu untuk meningkatkan lagi keseimbangannya. Bermakna jikalau seperti yang saya dapat lihat, lebar dia adalah 12 kaki, so tinggi dia mesti pada darjah 12 kaki juga, ataupun lebih kurang daripada 12 kaki. Untuk itu juga faktor keselamatan yang perlu diterapkan, kerana ianya perlu keseimbangan adalah sesuatu yang sangat diperitik beratkan untuk sebuah produk. Seterusnya saya akan terangkan tentang bahan binaan dan kos binaan untuk realistik ataupun untuk real produk ini, untuk real project houseboat ini. Okey, bahan binaan dia adalah 80% yang menggunakan kayu dan 20% menggunakan stainless steel. Kos binaan dia keseluruhan dia ialah lebih daripada RM70,000 dan termasuk bayaran tenaga pekerja yang menyangkau RM20,000. Total dia adalah RM90,000 untuk keseluruhan houseboat ini. Houseboat ini mereka menggunakan menggunakan 100% tenaga pekerja daripada golongan komuniti di kawasan tersebut, dan ianya menggunakan bahan-bahan yang juga didapati di kawasan tersebut, seperti kayu ini didapati di kawasan tersebut juga. Ini juga adalah faktor untuk membantu penduduk dekat kawasan tersebut. Seterusnya adalah saya akan tunjukkan di sini merupakan pelbagai sudut pandangan. Dapat kita lihat adalah daripada pandangan atas, pandangan belakang, pandangan tepi dia, dan 3D looking juga dapat kita lihat. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pengguna untuk meyakinkan mereka bahawa macam mana rupa kapal tersebut daripada pandangan atas, pandangan tepi, pandangan belakang, dan 3D looking juga. So ini adalah yang dapat kita lihat ini, seperti saya beritahukan tadi, adalah pelbagai sudut pandangan untuk houseboat saya ini.